Terima kasih kepada saudari pengacara majlis dan juga pada saudara Azam yang bacakan doa tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Mungkin ambil kesempatan masih boleh mengucapkan selamat hari raya. Maaf saya batin. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Zahra Abdul Manaf, Pengarah Pusat Penyelidikan Rehabilitasi dan Komuniti Penuaan Fakulti Sains Kesihatan, Dr. Zainul, para pembentang dan peserta simposium, para profesor. I would like to also acknowledge the special contribution by Professor Ng Zeti from National University of Singapore, serta hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Pertamanya syukur kehadirat Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya kita dapat sama-sama hadir ke kursus PhD mengenai penuaan aging pada petang yang berbahagia. Saya juga rasa syukur sebab 2 hari lepas saya juga diminta untuk meresmikan iSihat Conference di Hotel Wellness Minds bagi pihak Chancellor. Dan petang ini pula menutup salah satu satellite program mengenai penuaan. Terima kasih banyak-banyak. Di kesempatan ini juga nak ucapkan setinggi-tinggi syabas dan tahniah kepada Prof dan rakan-rakan dan pihak dan institusi daripada luar juga yang sama-sama telah menjayakan simposium post-conference iSihat ini. Khususnya kepada Pusat Kecemerlangan HK. Syabas dan tahniah kerana dapat mengetuai satu penyelidikan LRGS dapat jumlah yang agak besar, 5 juta untuk kurang lebih 5 tahun. Kita berada di lebih kurang di pertengahan jalan. Saya harap kita juga boleh mengambil maklum mengenai keputusan yang ada setakat ini dan boleh mula berstrategi untuk terus sambung menjayakan dengan mendapatkan satu lagi grant sama ada LRGS juga ataupun yang lain, khususnya daripada penerima di luar negara. Tapi ini perlu dilakukan secara strategik. Sebelum sempat masuk tadi ke Dewan ini, sempat berbual dengan Prof. Zahra dan Zainul, supaya kita mungkin pada masa hadapan dapat membawa masuk komponen-komponen disiplin yang lain juga. Misalnya kita mendapati melalui perbualan tadi, rakyat Malaysia rata-rata usia kita meningkat dengan cara zaman hidup yang moden agaknya, keselesaan yang lebih baik. Jangka hayat untuk wanita ialah kurang lebih 79 tahun, yang lelaki 76 tahun. Tapi kita harap dapat panjangkan lagi pada masa hadapan dengan membawa program-program yang lain. Tapi ada satu kenyataan daripada para pendidik mengatakan ada juga pada kalangan warga emas kita ada rasa tak gembira sangat atas sebab-sebab tertentu, faktor-faktor tertentu yang saya kira mungkin boleh di-counter yang negatif ini menjadi lebih positif. Mungkin dengan memberi beberapa program alternatif yang lebih memberangsangkan. Misalnya kita memberi cabaran supaya memikirkan misalnya kepimpinan selepas melimpasi usia 60 tahun, memberi peranan-peranan baru kepada warga emas di Malaysia, dan dengan mengambil peranan baru ini mudah-mudahan dia dapat menggalas tanggungjawab kepimpinan baru itu, dapat menyegarkan lagi balik dalam perjalanan-perjalanan yang baru. Kita juga melontarkan cabaran kalau boleh melihat juga aspek bagi yang suka aspek kehidupan di luar, terutamanya yang suka alam sekitar. Mungkin ada potensi juga untuk meninjau peluang menjadi usahawan, menjadi turis guide dan sebagainya. Jadi untuk perancangan penyelidikan masa hadapan ada 2-3 institut kalau dalam sistem UKM ini: Pusat Kepimpinan Wanita, Institut Alam Sekitar dan Pembangunan. Yang sedemikian itu kita ingin galakkan. Dengan LRGS ini kita harap hasil daripada penyelidikan akan dapat memberikan maklum balas sama ada dari segi pengurusan dan polisi atau dasar, juga akhirnya kepada agensi-agensi yang tertentu. Kerana apa? Kerana Malaysia
akan dianggap jadi negara menua, an aging nation pada tahun 2035. Aging satu hal, tapi yang kita risau nampak muda tapi dalam tu dah full. Kalau saya perhatikan di institut saya, Institut Alam Sekitar dan Pembangunan, hakiki saya, ramai orang muda yang berusia 30 tahun dah mengalami sakit gout. Ramai sekali. Too many of the age 30 plus already suffering from gout. So, even though the physical looks good and shiny, but the inside is something else. So I suppose that's the challenge to early aging, in a way, to speak. Yes. Kita berbangga program LRJS ini juga istimewa kerana dia merupakan sinergi antara 3 institusi, iaitu UKM, UPM dan UIPM. Tapi kita rasakan bahawa penglibatan dengan agensi di luar sana, Kementerian tertentu pun ada juga dari semasa ke semasa. Tapi kita harap dapat ditingkatkan lagi supaya dapatan kajian dapat disalurkan dengan sebaik mungkin kepada pembikinan atau penambahbaikan polisi, terutama pelaksanaan polisi. Kita juga ingin melontarkan cabaran bagi sudut alam sekitar. Satu lagi, kita tak boleh lagi daripada kesan perubahan iklim, climate change. Kalau dalam dokumen apa yang diistilahkan sebagai planetary health, keadaan kesihatan planet bumi ini, laporan itu dikeluarkan oleh WHO dan Rockefeller Foundation bersama dengan United Nations University dan institusi yang lain di dunia. Diterbitkan satu laporan khas dalam jurnal terkenal The Lancet, isu Julai 2015, menunjukkan pertalian antara human health and planetary health, the world surrounding us, dunia yang di sekeliling kita. Sebab kita ni, kesihatan diri kita bergantung kepada kesihatan alam sekitar di sekeliling kita. Kenapa saya sebutkan perubahan iklim? Banyak negara maju bila didepani dengan masalah akibat impak perubahan iklim, terutama cuaca menjadi semakin panas. Sangat panas boleh menyebabkan kematian. Dan terlalu sejuk, yang sejuk menjadi terlalu sejuk. Hujan turun semakin banyak. Semua ini mendatangkan masalah kepada kumpulan tertentu dalam komuniti. Dan antara kumpulan tertentu dalam komuniti yang akan menerima impak yang negatif ialah the elderly, warga emas. Sebab itu kena, untuk the next phase of this group, start preparing a group of bringing in more disciplines and stakeholders, bringing in the factors that I mentioned tadi, membawa masuk faktor-faktor baru, lantas memberi kedudukan yang lebih strategik dan mungkin lebih menarik untuk menarik geran-geran di luar sana, dan boleh membawa kepakaran-kepakaran daripada negara-negara pembangun. Kerana apa? Negara kita juga beraspirasi nak menjadi sebuah negara pembangun pada tahun 2020, 5 tahun daripada sekarang. Jadi ini semua perlu ditangani dan kita perlu bersiap sedia. So we need to cope with all the surprises, and hence we need to be prepared. Dasar warga emas negara telah gariskan bahawa warga emas dia berhak kepada cara hidup dan kualiti hidup yang baik, meliputi pelbagai aspek ekonomi, kesihatan, psikologi, persekitaran, semuanya. Kemarin kita dengan JKR dan pihak swasta cuba mengutarakan satu projek di Lembah Periak. Kita nak bina Teknopolis UKM. Teknopolis ialah bila mana kita membawa para penyelidik menjalankan penyelidikan dan inovasi sejak hari pertama bersama pihak swasta dan industri, dan juga melibatkan komuniti sejak hari pertama. Bukannya menjalankan kajian dulu 3 tahun, ada keputusan baru nak tunjuk kepada pihak yang tertentu, mereka pilih 2, 98 masuk balik universiti. Tidak. Dalam model baru Teknopolis Advanced Technology, insyaAllah UKM di Lembah Periak, UKM North, kita letakkan salah satu agenda ialah Emeritus Comfort Haven
Emeritus itu merujuk kepada elderly society, warga emas. Comfort haven ialah dia hidup dalam satu perkampungan yang sangat selesa. Antara dia menggunakan teknologi terkini supaya warga emas dapat memantau keadaan kesihatan dirinya menggunakan teknologi terkini. Kalau apa-apa yang tak betul, maka perkhidmatan kesihatan dan perubatan akan dikejarkan segera ke kawasan-kawasan seumpama ini. Jadi Teknopolis masa hadapan UKM insya-Allah akan mempunyai fasiliti penyelidikan dan inovasi yang canggih. Di sekelilingnya akan ada kawasan perumahan yang sangat menarik dan cantik yang kita akan bakal bina bersama pihak swasta. So, satu lagi ucapan syabas dan tahniah kepada kumpulan Fishcare, kumpulan LHTS. Saya dapat dah tengok bahawa kumpulan ini bakal memainkan peranan yang penting dalam Teknopolis Advanced Technology di Lebak Meriah. Dan di samping itu, di Ceras ini kita nak bina Teknopolis Kesihatan. Kerana fasiliti di sini memang kurang lebih 70-80% dah ada. Kita tambah beberapa perkara untuk bangunkan Teknopolis Kesihatan di sini. Gabungkan pula dengan kepakaran misalnya Makmal Bioserasi, Dr. Fadilah pun ada di sini. Kita pun sedang upgrade kemudahan Makmal Bioserasi daripada ISO certification nak jadi GLP compliant, OECD compliant. Mudah-mudahan dia boleh menjadi bahan makmal ujian kalau kita reka bentuk apa-apa peralatan yang nak dimasukkan dalam tubuh badan, keserasian itu boleh dilakukan oleh makmal bioserasi. So insyaAllah nampaknya we are on the right track, berada di atas landasan yang betul. Satu lagi masalah mengenai warga emas ini ialah dari segi attitude, supaya kita kalau boleh nak kekalkan kesihatan sentiasa positif, aktif dan produktif. Jadi bila sebut perkara ini bukan sains dan teknologi saja yang memainkan peranan, namun aspek sains sosial dan kemanusiaan juga sangat penting. Dan ini saya dimaklumkan oleh Prof. Zara sedang berlaku, bagus. Cuma mungkin ada satu dua aspek perlu dipertikatkan. Golongan muda dengan warga emas pun kini dikatakan tidak mempunyai hubungan yang harmonis, menyebabkan adanya empty nest syndrome, empty nest syndrome. So kita pun berbual tadi, mungkin ada beberapa perkhidmatan warga emas ada sumber kewangan, perlukan pertolongan bantuan, kadang-kadang anak jauh sukar nak ambil cuti. Mungkin ada cara-cara untuk memberi perkhidmatan tertentu. Warga muda misalnya pelajar universiti boleh berpeluang mendapat upah lebihan selain daripada scholarship dia, dengan menjadi teman untuk temankan warga emas pergi mendapat perkhidmatan kesihatan, pemeriksaan kesihatan dan sebagainya. Itu satu potensi yang boleh juga kita terapkan. Bidang tujuan penyelidikan warga emas dan penuaan telah diberi perhatian khusus sejak 2011. Walaupun kumpulan ini daripada ucapan Prof. Zara tadi ditubuhkan 17 tahun yang lalu, 2011 dapat kewangan yang besar, dan dinyatakan bahawa Pelan Tindakan Warga Emas Negara memang menggalakkan penggunaan hasil penyelidikan seumpama ini sebagai input yang berguna dalam perancangan, dalam planning, pemantauan dan juga perbaikan program-program yang melibatkan warga emas, tak kira sama ada yang dilaksanakan oleh kerajaan maupun pihak bukan kerajaan. Kita doakan penyelidikan ini akan berterusan dan nescaya dapatan kajian akan ditempatkan dalam pangkalan data, database yang bagus, dan seterusnya dapat memberi input yang berguna dalam membina piawai standard-standard tertentu, peraturan tertentu dan undang-undang tertentu yang membawa manfaat kepada warga emas. Selain daripada penyelidikan yang fokus kepada 5 dimensi kesejahteraan hidup warga, turut menjadi tumpuan di dalam skop ini ialah kajian yang bersifat seluler dan molekular itu. Penyelidikan sebegini membantu kita memahami punca-punca penuaan dan merungkai penyelesaian penyakit atau gangguan ketuaan seperti Alzheimer,
Parkinson, dementia, osteoporosis, skopenia dan sebagainya. Untuk jangka masa panjang, kita rasakan bahawa penyelidikan suku palmi ini bakal menghasilkan produk yang boleh dikomersilkan. Kita juga berbincang sebelum masuk ke Dewan tadi untuk tinjau dengan lebih teliti mungkin dalam fasa berikutnya kalau ada peluang-peluang pengkomersilan yang dapat kita laksanakan. Sama ada yang berasaskan teknologi atau produk saintifik, juga kalau ada produk-produk yang berasaskan sains sosial dan kemanusiaan. So ini sangat digalakkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Kita juga diharapkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Idris Yusof agar sentiasa peka kepada blueprint pengajian tinggi itu yang baru ini dilancarkan, dan roadmap R&D itu diharap dapat memberi pengetahuan baru, di samping kalau boleh tengok rantaian keseluruhan RICE, Research, Innovation, Commercialization, Entrepreneurship. Knowledge repository kena fikirkan betul-betul. Malahan di kebanyakan negara maju tak semestinya sesebuah knowledge repository itu sentiasa memberikan perkhidmatan secara percuma semata-mata. Cuba tinjau kalau ada peluang-peluang untuk menjana pendapatan untuk universiti. Bukan apa, penjanaan pendapatan boleh masuk dalam tabung-tabung tertentu yang kemudian sebahagian boleh kita tawarkan sebagai zamalah atau beasiswa tertentu untuk generasi masa hadapan. Akhir kata, saya ingin merakamkan ucapan tahniah sekali lagi dan syabas kepada setiap penyelidik, dan juga ucapan terima kasih khas kepada abang-abang dan kakak-kakak yang telah sanggup merubahkan masa dan tenaga, dan data-data yang bakal diperolehi nanti sudah tentu amat dihargai bukan saja oleh pasukan kajian di sini, bukan saja oleh DKM, namun oleh negara jua. Dan kini kita juga berada di ambang pembentukan satu komuniti yang menarik. Pada bulan November nanti insya-Allah akan terlancar apa yang bakal dikenali sebagai AEC, ASEAN Economic Community. Penduduk ASEAN Economic Community 10 negara ASEAN berjumlah dianggarkan sekitar 620 juta. Kalaulah 10% seperti Malaysia 11% orang warga emas, 620 juta, Prof dah kira-kira ada 62 juta. Potensi untuk kita salurkan dapatan kajian kita dalam bentuk-bentuk yang khas, sama ada dalam bentuk latihan maupun produk-produk tertentu, sangatlah tinggi. Jadi rebutlah peluang ini. Kita harap kumpulan ini juga mempunyai barisan pelapis yang ramai pada kalangan yang muda dan sangat muda. So berstrategilah di situ, dengan mengambil kira juga membawa kepakaran secara strategik daripada negara-negara di sekeliling Malaysia, insyaAllah. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin I would like to quote a saying from Confucius, because warga emas kadang-kadang kita ni lupa-lupa, yang tak berapa tua pun lupa-lupa juga. Tapi Confucius kata, tell me and I will forget, show me, I may remember, include me, and I will understand. So kalau bahasa Melayunya, beritahu saya dan saya akan lupa, tunjukkan saya dan saya mungkin mengingatinya, libatkanlah saya dan saya akan memahaminya. Itu kata-kata Confucius. So mudah-mudahan dia juga dapat cetuskan pemikiran dalam aspek-aspek baru fasa-fasa berikutnya kumpulan pendidikan ini. Sekarang dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan cita-citanya meresmikan majlis penutup kursus pendek LRGS 2015. Wassalam. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.